Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Persoalan paling besar dalam isu kes rasuah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ialah siapa sebenarnya yang telah mengkhianati Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ke-9. Siapa yang mengkhianati dia? Siapakah yang tiba-tiba rasa tidak puas hati, rasa kecewa, rasa meluat, rasa ditipu, rasa diperdaya, rasa semua janji-janji tidak ditunaikan, dan akhirnya memecahkan rahsia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kita tahu sekarang ini ya, tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan lagi menjadi seorang saksi, tapi beliau merupakan suspek sudah. Telah pun menjadi suspek di dalam kes ini. Ya. Jadi maknanya bila beliau menjadi suspek, beliau sebenarnya menjadi salah seorang yang terlibat. Itu nama dia suspek. Ya, bukan saksi. Saksi ini saksilah, tapi kalau suspek yang terlibat. Yang terlibat. Jadi bila dia terlibat dan bila dia jadi suspek, maksudnya ada orang-orangnya, kawan-kawannya lah. Kalau ada, kalau tiada tak apalah. Bila dia ada kawan-kawan, ada kawan-kawan pula yang tahu rahsia. Kawan-kawan ini yang setia ini pasti simpan rahsia. Pasti dia simpan rahsia. Biar pecah di mulut, jangan pecah di perut. Salah. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Malangnya manusia ni, sifat dia memang semua sama. Akan ada masa, bila dia rasa kecewa, bila dia rasa ditipu, bila dia rasa semua yang dicakap tidak tepat, tidak ikut janji, tidak ikut perjanjian, akan ada masa manusia akan kecewa. Bila dia sungguh-sungguh kecewa dan menjadi sangat-sangat berdendam, sangat-sangat ingin membalas dendam, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup buat apa saja, termasuklah membocorkan rahsia yang selama ini disimpan ketat oleh sama ada Ismail Sabri Yaakob seorang atau dengan kuncu-kuncunya. Persoalannya siapa yang telah memecahkan rahsia ini? Adakah orang ini daripada dia punya pembantu-pembantu yang telah ditahan itu? Ataupun daripada menteri-menteri kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Ataupun daripada kawan-kawannya sendiri? Kita tidak pastilah. Kita tidak pasti. Itu persoalan dia lah. Siapa yang telah membuat laporan? Sebab siasatan hanya akan dibuat jika ada laporan. Jika ada laporan, ada fakta, ada prima facie, ada kes yang perlu untuk disiasat, barulah SPRM siasat. Jadi mesti ada orang yang telah melapor. Persoalannya siapa yang lapor? Persoalan pertama. Persoalan kedua, kenapa dilapor? Adakah janji-janji yang tidak ditepati? Ataupun ada fungsi kepada duit tersebut yang sepatutnya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan. Bagaimana itu berlaku? Memang luar biasa. Tapi apapun saya harus mengaku bahwa saya puji SPRM Malaysia. Saya puji SPRM Malaysia yang mampu merungkai misteri di mana wang promosi keluarga Malaysia dengan berjaya sekali. Dapat pula dirampas, disita wang tunai itu di safe house, rumah selamat. Maknanya kalau ada rumah selamat ini bukan seorang-seorang saja, bukan seorang-seorang, ada lagi yang terlibat. Ada lagi yang terlibat. Siapakah yang bakal pula akan dipanggil oleh SPRM? Siapa yang bakal pula selepas ini dipanggil oleh SPRM? Saya fikir ramai orang, ramai bekas menteri,
era-era Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia, sekarang ini yang susah mau tidur. Yang susah mau tidur, Yang susah mau tidur. Ramai orang-orang yang susahlah mau makan pun susah sekarang. Kerana apa? Dia terfikir, esok aku kah yang kena panggil? Itulah. Kita boleh lihat manusia ini topengnya macam mana ketika diberi kuasa. Ketika diberi kuasa, dia akan jadi topeng sebenar. Ketika belum berkuasa, bukan main lagi, dia nak buat ini, dia buat ini. Tapi bila berkuasa, semua berubah. Satu benda haram pun dia tak buat. Bukan main lagi nak buat RUU inilah, RUU itulah. Tapi bila berkuasa, senyap. Kata kami ini pejuang inilah. Tapi bila dapat kuasa, senyap terus. Itulah kita tengok di sana. Dan jangan pula selepas ini dibenarkan pula tutup sebelah mata untuk kes ini pula. Kenapa? Adakah ramai walaun yang sedang tidak dapat tidur sekarang? Ini baru satu promosi ini. Kalau ada benda lain lagi yang muncul selepas ini, saya tidak heran. Saya tidak heran sekiranya selepas ini ada lagi yang bakal muncul. Yang kesiannya, yang saya sungguh sedih, Muhyiddin Yassin sama kena berapa bulan dia jadi Perdana Menteri. Tidak sampai pun 3 tahun jadi Perdana Menteri, begitu banyak kes yang melibatkan dia, dan malahan menantunya sendiri pun terlibat dalam isu yang sudah pun sekarang ni hangat diperkatakan, walaupun susahlah mau tangkap dia punya, mau dapat balik dia punya menantu tu susah. Kemudian selepas itu Ismail Sabri Yaakob pun melakukan juga terlibat dalam isu seperti ini. Ini sangat menyedihkan. Saya sangat-sangat bersyukur kerana kita ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang yang stop, yang berhentikan semua ini. Saya harap selepas ini Perdana Menteri seterusnya dapat meneruskan legasi melawan rasuah ini, menghapuskan rasuah ini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lawan, kasih hapus semua rasuah. Kita lihat sajalah negara kita. Kalaulah tidak ada rasuah, saya fikir negara kita sekarang ya ampun maju gila sekarang. Tapi kerana rasuah, tengoklah berapa banyak kerosakan yang berlaku. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.